Misteri kehilangan seorang isteri yang didakwa melarikan diri dari rumah akhirnya terjawab apabila mayatnya ditemukan dalam sebuah tong air yang tertanam di sebuah ladang serat. Assalamualaikum guys, bersama saya lagi FB dalam Reporter Kampung. Okey, hari ini saya akan mengupas satu topik hangat. Berita tergempar yang terjadi baru-baru ini pada 1 Mac di mana seorang wanita yang telah dilaporkan hilang pada 1 Mac 2021. Okey, kes ini telah menjadi satu isu hangat yang mana wanita yang hilang ni rupa-rupanya telah dibunuh. So, apa yang menggemparkan ialah wanita ini dibunuh oleh suami dia sendiri. Okey, bayangkan dia hidup bersama suami selama 8 tahun dan akhirnya ditemui mati di tangan suami dia sendiri. Kisah pembunuhan ini berlaku ala-ala filem Hollywood yang mana wanita ini seorang wanita Islam yang telah dibunuh oleh suaminya menggunakan senapan angin. Okey. Wanita ini telah dibunuh dan dimasukkan ke dalam tong dan ditanam menggunakan jengkaut. Kejadian ngeri ala-ala Hollywood ini telah berlaku di Taman Sarjana di Kota Tinggi. Okay. Mengikut fakta kes, wanita yang telah dibunuh ini berumur 38 tahun manakala suami dia berumur 42 tahun. Apa yang telah dimaklumkan oleh pihak polis, wanita ini telah dibunuh pada jam 2 pagi, iaitu ketika dia sedang tidur. Suami wanita ini telah menembak di bahagian dada wanita ini dengan menggunakan senapan angin dan kemudiannya mayatnya telah dibalut dengan cadar dan dimasukkan ke dalam tong. Tong ini kemudiannya telah dibawa sejauh 30 km oleh suami wanita ini untuk ditanam sebuah ladang. Ketika di ladang, suami mangsa telah mengorek sebuah lubang sedalam 2 meter untuk menanam mayat wanita itu. Kejadian ini hanya disedari apabila jiran-jiran tetangga yang membuat laporan kehilangan mangsa dengan anak dia. So, wanita ni ada 2 orang anak yang mana pada hari waktu kejadian, jiran-jiran dia dari yang mangsa dan juga anak-anak sudah tak ada dalam rumah. Okey. So, dia orang buat laporan polis. Hasil siasatan awal mendapati mangsa telah keluar rumah pada pukul 2 pagi akibat perselisihan faham dengan suaminya. Susulan daripada siasatan kes ini, pihak polis Johor telah menahan 2 orang suspek, iaitu salah seorangnya ialah suami mangsa, yang keduanya ialah jiran mangsa yang membantu menghapuskan bukti. Difahamkan lelaki yang merupakan jiran mangsa ini membantu suami mangsa, iaitu suspek, mengangkat tong yang berisi mayat mangsa ke dalam kereta. So, susulan daripada penangkapan ini, pihak polis telah berjaya menemui lokasi mangsa ditanam. Lokasi ini dapat ditemui berdasarkan arah oleh suami mangsa, iaitu suspek. Pada masa yang sama, polis telah merampas selaras senapan angin, selaras senapan patah dan juga 54 butir peluru penabur dan sebuah pacuan 4 roda Pajero. Hasil siasatan awal polis mendapati terdapat surat tuntutan fasah oleh mangsa ke atas suspek. Polis percaya yang motif utama pembunuhan mangsa ialah akibat tuntutan fasah oleh mangsa kepada suspek. Suspek juga mempunyai 2 rekod jenayah lampau berkaitan dengan pemilikan senjata api dan juga menyebabkan kecederaan. Dua-dua suspek ini telah ditahan riman untuk membantu siasatan kes mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 36 Akta Senjata Api 1960. So, daripada kes ni, pada pendapat saya, kejadian ngeri ni tidak sepatutnya berlaku. Sedikit perselisihan faham telah menjadi satu kejadian bunuh yang ngeri, yang mana memberi kesan kepada keluarga ni sendiri. Okay. So, mengikut fakta awal suspek dan juga mangsa mempunyai 2 orang anak yang masih kecil, berusia 3 hingga 4 tahun. Okay. Bayangkan, disebabkan oleh suami mangsa, disebabkan oleh suspek yang hilang akal, okey, tidak membuat pertimbangan yang baik, kedua-dua anak mangsa telah kehilangan ibu dan juga akan berdepan kehilangan bapa. Okey. So, setiap tindakan kita perlu berfikir panjang. Setiap masalah ada jalan penyelesaian. Walau macam mana pun besar, pembunuhan tidak sepatutnya berlaku. Kecederaan tidak sepatutnya berlaku. Saya ada buat sedikit kajian berkenaan keluarga mangsa. So, daripada apa yang kita lihat, suspek dan juga mangsa baru saja lepas meraihkan hari kelahiran anak mereka. So, pada masa yang sama, pada tahun 2019, suspek baru saja membeli sebuah kereta untuk isterinya. So, ini menunjukkan suspek sebenarnya sayang kepada isterinya, tapi mungkin penilaian, mungkin juga suspek hilang pertimbangan menyebabkan kes ini berlaku. Okay? So, kita sebagai orang luar, kita tak boleh menilai sama ada suspek benar-benar bersalah ataupun ada something plot twist dalam isu ni. Kita tunggu sehingga pihak polis menjalankan siasatan. So, daripada situ kita akan tahu cerita sebenar. Mengapa benda ini terjadi? Mengapa pembunuhan ini boleh terjadi? Okay? So, kita jangan menyampaikan fitnah, kita jangan mengandaikan something yang merosakkan
kehidupan orang lain. So kita perhatikan sekeliling kita, kita perhatikan jika kita perhatikan sebarang masalah yang berlaku di sekeliling kita. So jika kita mampu bantu untuk membendung masalah yang terjadi, so kita buat yang terbaik. Okey, elakkan daripada masalah emosi, elakkan daripada masalah yang boleh menyebabkan kehilangan pertimbangan seseorang. Okey, kita sebagai jiran-jiran, kita sebagai rakan-rakan, kita sebagai orang sekeliling, kita berhak bertanggungjawab untuk memastikan orang sekeliling kita dalam keadaan yang baik. Okey, ingat, kita kena jaga kita kena jaga sekeliling kita kena jaga keluarga kita. Walau macam mana besar pun masalah yang kita ada, walau macam mana susah pun kita kena jaga keluarga kita. Sebagai seorang rakyat Malaysia, sebagai seorang Muslim, okey, kita mesti berfikir waras, kita mesti berfikir dengan lebih baik. Okey, pembunuhan bukan satu penyelesaian. Okey, kekejaman bukan satu penyelesaian. So ingat, setiap masalah ada penyelesaian. Okey, so saya salute, saya tabik, saya hormat pihak Polis Malaysia kerana kejadian ini baru berlaku pada 1 Mac. Dalam masa 4 hari dia orang berjaya menyelesaikan masalah. Dia berjaya menangkap suspek, dia berjaya menemui tempat mayat mangsa ditanam. Takziah kepada keluarga mangsa, kepada anak-anak mangsa. Semoga roh mangsa ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah. Anda suka video ni? Anda suka video ni? Anda suka video ni? Tolong support channel Reporter Kampung dengan subscribe, like dan komen. Okey, sila komen di bawah untuk sebarang penambahbaikan. Sila komen di bawah untuk sebarang isu untuk kami kupas. Ingat, isu anda saya kupas. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.